Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 13 Disember 2020. Baik perkembangan semasa COVID-19 di Sabah, seramai 281 pesakit COVID-19 telah sembuh semalam menjadikan jumlah kumulatif sembuh 29,204 orang. Manakala 1,846 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 609 orang di hospital dan 1,237 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRIC. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 61 orang dan 17 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau berkata 429 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kini 32,495. 4 kematian dicatatkan iaitu 3 di Sandakan dan 1 di Tuaran. 1 kluster baharu turut dikesan iaitu kluster Bukit Gemuk, Tawau. Jumlah kes yang tinggi semalam berpunca daripada saringan kluster Rumah Merah Pusat Tahanan Sementara Menggatal iaitu sebanyak 112 kes. Daripada kes baru yang direkodkan, 213 daripadanya dikesan melalui saringan kluster baharu dan sedia ada 124 kes saringan kontak rapat di 14 daerah, saringan bergejala 44, saringan komuniti 23 dan lain-lain kategori 25. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan II memaklumkan sehingga kini sebanyak 294,740 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Kerajaan negeri menyambut baik sebarang bentuk aktiviti kemasyarakatan termasuk inisiatif untuk perkongsian ilmu daripada pelbagai pihak dalam memperkasa anak-anak Sabah. Ia sekaligus memberi kesan positif kepada kelangsungan dan pemerkasaan pembangunan di negeri ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata aktiviti seumpama dapat membantu membangunkan masyarakat tanpa ada yang ketinggalan. Beliau berkata dalam ucapan perasmian penutupan program CSR Community HIUMS di Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Negeri Johari Saiman. Mengenai program ini, Datuk Haji Ji berkata ia merupakan usaha yang tepat dalam menyantuni keperluan masyarakat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelasnya, kerjasama menyantuni keperluan masyarakat merupakan usaha murni yang dapat menyatukan universiti dan komuniti. Program CSR Community HIUMS merupakan yang terakhir bagi tahun 2020 setelah 8 seri aktiviti dilaksanakan sejak Jun sehingga kini dengan seramai 1,091 penerima telah mendapat bantuan keperluan asas. Semua pihak perlu memberi sokongan terhadap usaha memperkasakan bahasa kebangsaan melalui penganjuran pelbagai program yang diadakan secara maya sekaligus membudayakan norma baharu. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pelbagai langkah telah diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam memastikan bahasa Melayu terus dihayati dan diterima oleh semua pihak. Bagi Zon Sabah dan Labuan, tumpuan kegiatan tahun ini dilaksana melalui pendekatan iktiraf, digital dan kerjasama. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang diadakan secara maya. Menurut Datuk Arifin, usaha untuk memasyarakatkan bahasa kebangsaan masih perlu diperkasakan dalam segala bidang, mencakupi bidang pendidikan, perundangan, sains dan teknologi, perdagangan, teknologi maklumat serta perkhidmatan kewangan. Tambahnya, untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan harus diberi nilai ekonomi dan nilai komersial dengan menggunakan bahasa Melayu dalam semua bidang sama ada dalam sektor awam maupun sektor swasta. Bahasa Melayu juga pemangkin utama dalam mewujudkan perpaduan masyarakat di negara ini yang terdiri pelbagai kaum. Ahli majlis daerah yang dilantik perlu proaktif dalam merancang pembangunan daerah masing-masing. Ia termasuk mengindahkan serta penjagaan kebersihan persekitaran kawasan bandar maupun pekan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19.
Saya mengharapkan semua ahli-ahli majlis daerah memberikan cadangan dan buah pikiran supaya pertamanya mengindahkan setiap daerah. Kerana pada saya dua perkara yang saya tidak suka. Satu sampah, keduanya rumput panjang. Jadi semestinya ini adalah tugas, antara tugas ahli-ahli majlis. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasni ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah penyampaian watikah pelantikan Ahli Majlis Daerah Nabawan sesi 2020-2022 dan penyerahan pemimpin adat daerah Nabawan. Dalam majlis ini seramai 18 ahli Majlis Daerah Nabawan masing-masing menerima watikah pelantikan termasuk 2 ketua daerah, 5 ketua anak negeri dan 14 wakil ketua anak negeri. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan menjalankan kajian berhubung jangkitan COVID-19 khususnya di sesebuah lokaliti di Sandakan yang berpotensi menularkan wabak berkenaan dan mewujudkan kluster baru. Timbalan Pengurusi PKOB Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, kajian melalui dapatan data disalurkan oleh agensi di bawah PKOB itu bertujuan mengetahui situasi semasa COVID di daerah itu agar memudahkan gerakan operasi bersepadu dan saringan bersasar dilaksanakan. Bercakap kepada media, beliau berkata sasaran lokaliti memberi tumpuan di kawasan pulau dan berpendudukan padat khususnya di lokaliti berstatus setinggan. Jadi kalau sekiranya kita dapati kes-kes berlaku di kawasan-kawasan yang kita boleh percaya dia akan meningkat, kita akan laksanakan saringan secara bersasar di kawasan tersebut. Dan selepas ini juga kita pun ada beberapa kawasan yang kita akan laksanakan saringan secara bersasar ni untuk memutuskan penularan ni. Beliau ditemui media dalam operasi bersepadu saringan awam bersasar serta aktiviti disinfeksi bot nelayan dan penumpang di Pulau Berhala. Dalam perkembangan berkaitan, ACP Azhar yang juga Ketua Polis Daerah Sandakan menasihati masyarakat tidak terpengaruh dengan sebarang maklumat tidak sahih mengenai situasi semasa COVID-19 sehingga menimbulkan rasa takut dalam kalangan masyarakat untuk melakukan ujian calitan. Jelasnya, masyarakat bukan sahaja perlu menjalani ujian calitan yang dijalankan KKM, malah membantu pihak berkuasa memutuskan penularan pandemik itu. Golongan asnaf yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di negeri ini terus mendapat perhatian badan-badan bukan kerajaan NGO. Terbaru Persatuan Cina Muslim Malaysia Magma Sabah turut menyampaikan bantuan bakul makanan kepada golongan terbabit di Putatan. Ketika ditemui pengerusi Magma Sabah Richie J. Cheng berkata pihaknya menyantuni golongan berkenaan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lalu sehingga kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mudah-mudahan program ini dapat membantu dan juga dapat meringankan beban kepada masyarakat setempat ini. Setakat ini kita mempunyai 100 penerima. Dan oleh kerana sekarang ini kerajaan negeri sudah membuka balik industri pekerjaan. Tabah dan tahniah kepada Magma atas inisiatif dan saya harap dapat diteruskan di daerah-daerah dan kerana ini adalah satu usaha yang sangat murni. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan ini kerana membantu kami oleh kerana saya ini sebagai ibu tunggal yang. Terima kasih pada semua membagi bantuan. Iya, terkesan semua. Itu kami perlukan semua bantuan. Sekarang susah betul. Pada semua yang membagi bantuan terima kasih. Memang susah. Sebab itulah saya ikut di sini minta bantuan. Terima kasih membagi bantuan dengan kami. Seramai 100 golongan asnaf sekitar daerah Putatan menerima bantuan bakul makanan tersebut. Sebanyak 300 bungkusan bakul makanan dan kit kebersihan disalurkan di 3 buah kampung di Sandakan menerusi projek Asian Cares iaitu Kampung Forest, Mengkalinau dan Kampung Bonggaya Baru. Bantuan hasil tajaan sebuah syarikat swasta 3M yang disalurkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Future Alam Borneo. Menurut Bendahari Future Alam Borneo Chi Kim Teo, bantuan bertujuan meringankan beban komuniti yang berisiko terhadap jaminan makanan dan krisis kebersihan. Dan kita also harap
melalui program ini kita boleh menunjuk dan mengajar pentutuk-pentutuk cara yang betul untuk macam mencuci tangan, memakai face mask dan juga sentiasa menjaga ini jarak sosial. Beliau ditemui media selepas menyampaikan taklimat dan bantuan bakul makanan serta kit kebersihan kepada penduduk terkesan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kampung Mangkalinau. Program tersebut turut mendapat kerjasama daripada NGO lain seperti Eco Nights, United Way Worldwide dan ASEAN Foundation. Tokoh Bahasa dan Budayawan Negeri Sabah Datuk Jamdin Boyong, 74 tahun menerima anugerah Tokoh Pejuang Bahasa sempena Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 sekaligus menerima hadiah wang tunai RM5,000. Anugerah itu diberikan kerana sumbangan beliau dalam pengembangan bahasa kebangsaan di Sabah menghasilkan banyak karya dan penulisan serta mempunyai ketokohan dan pemikiran tinggi. Kemenangan itu diumumkan sempena penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang diadakan secara maya di Kota Kinabalu yang dirasmikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Sementara itu, anugerah aktivis susastra muda bagi Sabah dan Labuan masing-masing diberikan kepada Rita Robert Rawantas dan Gabriel Kim Juan yang menerima hadiah RM1,000. Anugerah Citra Bahasa Zon Sabah kategori hotel dimenangi Raya Hotel Kota Kinabalu dan Grand Borneo Hotel Kota Kinabalu. Turut diumumkan pemenang 5 pertandingan kategori digital dan pemenang 2 pertandingan kategori kerjasama. Bagi kategori digital, Johan pertandingan Cabaran Cipta Pantun Sains dan Teknologi dimenangi Fitria Maisara Roslan. Johan pertandingan Silang Kata Bahasa Sukuan Sabah dimenangi Muhammad Farid Madun. Johan pertandingan Pemvisualan Cerpen kepada Lukisan dimenangi Maisara Rosman. Johan pertandingan Seni Jawi Khat dimenangi Iman Subor dan Johan pertandingan Foto Kata dimenangi Bena David. Bagi kategori kerjasama, Johan Sayembara menulis kritikan sastra dimenangi Jamail Masador dan Johan Sayembara menulis esei dalam tulisan Jawi ialah Mazuin Mustafa. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.